agensi, lepas tu indirect lah. Kita bagi loan dekat semua kaki tangan persekutuan, badan berkanun, semua lembaga-lembaga kita bagi. Lembaga koko, lembaga kopi, lembaga tembakau. Lepas tu universiti pun semua universiti kita bagi. Universiti USI, UKM, UM, semua kita bagilah. So kita punya pelanggan lebih kurang dalam 1.4 juta lah. Potensi pelanggan pun bukan tentu lah. Kita punya staff dekat BPP sebelum ni ada 800 lebih. Sekarang dah tinggal 600 lebih. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa tengok bangunan BPP, ada 7 tingkat, 2 tingkat file saja. File kita ada dalam sejuta. Lepas tu setengah tingkat geran, selebihnya orang dulu. Kalau nak datang tengok, saya boleh bawa pusing. Jadi kategori pemohon, kita ada anggota pentadbiran persekutuan, ahli parlimen, anggota pentadbiran negeri, ADUN, badan berkanun, kakitan persekutuan, kakitan negeri. Kita, negeri yang kita tak bagi loan hanyalah negeri Johor, SUK Johor, SUK Selangor dan SUK Sabah. Kita tak bagi kat dia orang sebab dia orang dah ada tabung sendiri. Begitu juga dengan Exco. Exco kita bagi kat semua Exco kecuali Exco Kelantan. Exco Kelantan pun sebab dia dah ada tabung untuk dia punya Exco sendirilah. Kalau USI pun kalau dia buka tabung, tiba-tiba dia punya ahli lembaga pengarah decide ni buka tabung untuk anggota dia, then automatically tak layak buat loan dengan kita. Tapi specialnya bila buka tabung sendiri ni, tuan-tuan dan ahli lembaga tu dia boleh decide lah. Macam baru ni kan SUK Johor dia bagi dia punya staff 0% interest. Johor banyak duit Saya sambung je Okey. Kita ni syarat-syarat permohonan. Siapa nak memohon, dia kena penuhi syarat ni lah. Dia kena pegawai tetap yang sedang berkhidmat. Semua saya rasa kalau penjawab awam ni kebanyakannya lepas tu dia kena warga negara Malaysia. Tapi kalau ikutnya memang orang yang dilantik ke perkhidmatan awam memang kena warga negara Malaysia. So memang dah penuhi syarat tu. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun atau telah disahkan jawatan. Maknanya kalau dah sah jawatan, warga negara Malaysia, pegawai tetap boleh mohon loan dengan kita. Satu lagi, bukan seorang bankrupt atau si berhutang hukum, atau seorang yang tidak berkemampuan keuangan, atau sedang diambil tindakan tata tertib bagi tujuan buang kerja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bankrupt, tak boleh buat loan dengan BPP. Sebab orang bankrupt ni dia special. Orang bankrupt ni dia special dia, orang tak boleh kutip hutang dengan dia. Dia dilindungi oleh akta bankrupt. Sebab tu ada orang dia tak nak orang kutip hutang dengan dia, dia pun declare diri dia bankrupt. Macam mana nak declare diri bankrupt? Saya nak cerita ke ni? Sebab ada orang memang dia sengaja isytihari dia bankrupt. Tapi bankrupt ni dia ada kelemahan dan kekurangan dia. Dia tak boleh macam hari ni buat status FB saya bankrupt. Bukan macam tu. Dia kena pergi jabatan insolvensi, dia kena ada dia punya proses dia lah. Okey, ni kategori pemohon. Kita ada kita bagi loan dekat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik, ahli Menteri Besar, Ketua Menteri, Timbalan Menteri, Hakim kita bagi, anggota Dewan Negara, Dewan Rakyat, yang dipertua Dewan Rakyat, ADUN, semua kita bagi. Kecuali saya cerita tadi itulah, Exco Kelantan je kita tak bagi. Exco Kelantan, SUK Johor, SUK Selangor dan SUK Sabah kita tak bagi. Sebab dia orang ada tabung sendiri. Tu yang saya bebel awal-awal tadi tu. Okey, loan kita ada 2, satu konvensional, satu Islamik. Tak ada apa sangat. Ni kita punya brief pasal kita punya loan. Loan pinjaman perumahan ni, tempoh pinjaman dia adalah 30 tahun.
kalau pinjaman pertama, pinjaman kedua adalah 25 tahun. Lepas tu 30 tahun. Lepas tu boleh maksimum untuk memohon adalah 1 tahun sebelum bersara wajib. Kalau orang tu umur 59 pun boleh memohon lagi, tapi kena 59 cukup-cukup. Jangan 59 1 hari ataupun 59 1 bulan. Tak boleh. Dia kena umur 59 cukup-cukup. Cuma kalau orang tu memohon pada usia yang senja, dia punya insurans akan tinggi. Kita pernah ada seorang menteri, umur dia 67, masa tu dia timbalan menteri. Dia nak memohon dengan kita, nak buat loan, tapi dia punya insurans harga dia macam sebiji rumah dia. Loan dia buat 400,000, insurans dia pun 400,000. So dia pun tak jadi buat loan dengan kita. So kalau siapa-siapa nak meminjam buat loan dengan kita, siapa nak buat loan dengan kita, saya rasa better buat masa usia yang muda. Better pada usia muda. Tapi kalau usia dah lanjut tapi memang dah tak ada option lain, ambil je dengan kita. Jangan risau, kita tak akan potong golden handshake ke, ganjaran ke, semua tak akan potong. Ganjaran semua tak akan potong. Kita akan potong pencen lepas tuan-tuan dan puan-puan bersara. Lepas tu insurans kita boleh cover sampai umur 90. So jangan risau. Kalau apa panggil, meninggal tengah jalan, rumah tu dapat free. Dapat free kat waris lah. Tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa lah. Tak apa, dapat pahala lah kan, tinggal kat waris. Okey, untuk orang yang ambil KWSP, dia kena 5 tahun sebelum bersara. Orang KWSP ni tempoh dia pelik sikit, sebab tempoh bayar balik pinjaman dia adalah tempoh perkhidmatan dia. Kalau siapa ambil KWSP, sebab kita buat macam tu, sebab orang yang ambil KWSP ni lepas dia bersara, dia tak ada pencen. So kita tak boleh potong pencen. Sebab tu kalau macam orang KWSP, katakanlah umur tempoh perkhidmatan dia ada 20 tahun lagi, 20 tahun je lah lagi dia boleh meminjam loan dengan kita. Loan semua orang layak buat loan 2 kali, tapi kalau nak buat loan kedua, kena settle loan pertama. Lepas tu loan kita 100%. Kalau within kelayakan, kita akan bagi 100% loan lah. Kalau macam tuan-tuan dan puan-puan beli rumah, kena bayar deposit 10% kepada pemaju. Apabila loan tu dah lulus, minta balik 10% tu dengan pemaju. Jangan, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat diam, dia pun buat diam. Kita macam saya cerita kat semua tempat saya pergi, industri perumahan ni penuh dengan manusia-manusia keji. Dia punya degree of kekejian tu je berbeza. Pemaju ada keji dia, peguam ada keji dia, peminjam pun ada keji dia, BPP pun ada keji dia. Dia degree of kekejian tu je, sama ada rendah atau tinggi. Lepas tu loan kita boleh buat beli rumah boleh, beli tanah pun boleh, beli rumah kedai pun boleh. Sekarang ni perkeliling baru, kita syaratkan nak beli rumah kena minimal 3 bilik. Sebelum ni ikut suka korang nak beli rumah tak ada bilik pun tak apa. Sekarang sebab kita dah buat KPI untuk menyediakan perkhidmatan awam rumah yang selesa, so dia orang kata definisi rumah selesa adalah paling minimal 3 bilik. So kena ada 3 bilik. 3 bilik tu adalah bilik tidur, bukan bilik air, bukan bilik utility. Bilik tidur. Kalau korang rasa selesa tidur dalam bilik air, kena buktikan. Awalnya soalan mana? Untuk yang pinjaman 2 kali. Okey. Untuk settle yang first tu, kalau macam kita nak buat pinjaman sesuai keperluan kerajaan, maksudnya pinjaman kedua ataupun itu? Nanti saya cerita. Saya slide seterusnya. Nanti saya cerita. Sabar. Okey. Yang ni jenis-jenis pinjaman. Jenis-jenis pinjaman, kita ada 7 jenis pinjaman. Pinjaman pertama, jenis pertama adalah membeli rumah atau petak kediaman yang telah siap.
Maknanya beli atas tangan orang. Sama ada orang tu adalah orang tu boleh jadi pemaju, boleh jadi kawan-kawan kita, ataupun boleh jadi adik-beradik kita, ataupun mak ayah kita. Kita just tak bagi beli rumah atas orang. Orang tu husband ataupun wife kita, kita tak bagi. Sebab kita kira perkahwinan tiada urus niaga. Dia tak ada kalau macam awak basuh baju saya minggu ni, saya bagi duit RM20. Tak ada macam tu. Isteri dia volunteer basuh, ataupun suami volunteer basuh. Suami volunteer kot. Okey, yang jenis kedua adalah membina rumah di atas tanah sendiri. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan ada tanah, mungkin dekat kampung ataupun dekat sini, nak buat tanah, nak buat rumah atas tu, boleh guna loan kita. Seterusnya, membeli rumah atau petak kediaman dalam pembinaan. Ni paling banyak sekali. Lebih kurang 80% peminjam kita adalah membeli rumah dengan yang jenis ni, iaitu membeli rumah yang tengah pembinaan. Kebanyakannya dengan pemaju lah. Pemaju ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak beli rumah, kena make sure pemaju tu pemaju yang berlesen. Macam mana nak tahu dia berlesen ke tak? Boleh minta dengan dia, suruh dia tunjuk lesen. Macam mana nak tahu lesen tu betul ke tak? Boleh call KPKT, Jabatan Perumahan Negara, bahagian lesen, cek dengan orang sana. Sebab kadang-kadang even though dia ada lesen, tapi sebenarnya dia lesen tipu. Pemaju kadang-kadang dia ambil kesempatan, kita tak tahu, dia provide lesen tapi lesen tipu. Alamak, tadi saya ada point, dah lupa lah. Lesen tipu. Alamak, kejap lagi bila saya ingat saya bercerita balik. Beli rumah petak kediaman dalam pembinaan, rumah lesen tipu. Saya nak beritahu ni, kalau rumah tu tak ada lesen, kalau rumah tu apa-apa berlaku kepada dia, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh report dekat KPKT. Tu masalah dia. KPKT dia hanya bertanggungjawab ke atas rumah yang ada lesen. Kalau rumah tu tak ada lesen, bukan tanggungjawab dia. Kalau tiba-tiba rumah tu terbengkalai ke apa, tuan-tuan pergi mengadu kat dia, dia tak layan. Sebab dia hanya menjaga pemaju-pemaju yang berlesen. Lesen ni rumah yang biasa dia orang bina 4 unit ke atas. Kalau 4 unit ke bawah, tak ada lesen pun tak apa. Biasanya 4 unit ke atas, taman lah biasa. So pentingnya lesen tu kalau terbengkalai. Sebab kita beli rumah, kita tak tahu, tiba-tiba even orang cerita projek Talam punya projek ni pemaju besar pun boleh terbengkalai, kita tak tahu. Sebab saya selalu cerita, beli rumah ni investment yang besar, so kena berhati-hati. Beli rumah ni bukan setakat RM10-20, tapi rumah sekarang 400-300 ribu. 400 ribu tu memang biasa je. So kalau macam kita beli rumah, kalau rumah tu tak siap, memang sakit hati je. Sebab rumah tak siap pun still kena bayar. Kalau tempoh 30 tahun, bayar 30 tahun, tak siap, sakit hati je. Last kali dapat cerucuk je. Cerucuk. Kita orang banyak rumah yang cerucuk. Sebab saya jaga projek bermasalah agak. So saya banyaklah jumpa peminjam apa ni, peminjam banyak marah BPP. Sebab BPP yang potong gaji. Macam sebenarnya kita tak nak salah siapa-siapa, tapi pemaju dan rumah tu tuan-tuan dan puan-puan yang pilih. Bukannya BPP paksa suruh beli rumah tu. Okey, seterusnya membeli tanah dengan tujuan membina rumah. Juga boleh beli tanah dengan loan BPP, tetapi kelayakan dia separuh daripada kelayakan semasa. Kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan layak 400 ribu, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli tanah bernilai 200 ribu. Separuh daripada kelayakan semasa. Tanah tu tak kisah tanah status apa. Lepas tu jenis 5 melangsaikan hutang daripada bank. Ni maknanya kalau tuan-tuan mula-mula lantik dulu, mungkin kelayakan tak banyak, pergi pinjam bank, tapi bank tu interest tinggi. Lepas tu sekarang kita punya pinjaman kan 4% reducing balance flat rate. Kita punya tu. So kalau rasa tiba-tiba nak tukar daripada bank kepada BPP pun boleh. Tadi saya lupa nak cerita, loan kita 4% reducing balance, flat rate, tak ada BLR ke apa-apa ke.
Lepas tu jenis 5, membina rumah di atas tanah yang dibeli melalui pinjaman kerajaan. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan guna jenis 4 tadi, membeli tanah tu, balance daripada loan tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat rumah atas tu. Specialnya loan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan buat rumah atas tanah yang dibeli dengan BPP tadi, dia kira pinjaman tu 1 saja, bukan 2. So maknanya kalau macam tuan-tuan dan puan-puan katakanlah layak 400,000, lepas tu beli tanah 100,000, so 300,000 lagi balance tu, boleh buat rumah atas tu, dia kira 1 loan, bukannya 2 loan. Dia kira loan tu daripada loan 4, dia melompat jadi loan 6. Dia macam convert loan macam tu. Specialnya loan tu lah. Tak pun kalau macam tuan-tuan dan puan-puan kelayakan 200,000, beli tanah sekarang 100,000, so nak tunggu dulu kelayakan tu naik pun boleh. Tunggu kelayakan tu naik, lepas tu baru buat rumah atas tu, pun dikira 1 loan. Nak buat kemudian pun tak apa, nak buat immediately pun tak apa. Faham? Faham Lepas tu yang seterusnya adalah jenis 7. Jenis 7 ni membuat kerja-kerja ubah suai. Ni yang puan tanya tadi. Perkeliling baru 2014, PR 2014 hari tu, kita memang highlightkan kes-kes ubah suai ni. Kita ketatkan syarat untuk ubah suai. So siapa yang tak buat sebelum ni rugilah. Sekarang ni loan ubah suai ni kita hanya bagi untuk ubah suai rumah yang dibeli dengan loan BPP sahaja. So automatically ubah suai ni akan jadi loan kedua. So satu lagi, kerja-kerja ubah suai ni kita dah ketatkan syarat. Puan? Ya puan? Boleh. Kena settle loan pertama dulu baru boleh buat ubah suai rumah. Tak. Untuk ubah suai tak perlu. Tak perlu settle pun tak apa. Akaun tu dia boleh buat asing. Dia syarat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun daripada 5 tahun daripada last BPP bayar 100% kepada pemaju ataupun siapa-siapa yang puan beli rumah tu. Saya dah ada untuk buat ni, tapi mengikut orang yang berusaha dia tu, prosedur dia sama susah. Macam kita nak mohon buat rumah, mohon untuk beli rumah. Betul ke? Sama susah. Kena isi borang. Memang kena isi borang. Macam borang tak? Borang tu macam yang nak beli rumah yang sendiri. Dia basically loan kita, pengurusan dia sama je. Semua melibatkan lawyer, semua melibatkan, cuma dia lain-lain sikit je. Kalau puan nak buat ubah suai, puan kena buat pelan, tapi kena lantik lawyer, kena isi borang. Sebab nak buat loan beratus-ribu, kalau tak isi borang bagi macam tu je sajalah. Sebab duit tu banyak. Satu lagi dia memang kena cagar balik semua-semua tu. So dia, kalau puan rasa pinjaman pertama tu susah, pinjaman kedua ni susah lah juga. Tapi kalau puan rasa pinjaman pertama tu senang, biasa-biasa je, biasa-biasa je lah. Dia ikut atas orang. Sebab ada orang kata senangnya, ada orang kata susahnya. Dia tengok. Satu lagi, senang atau susahnya permohonan pinjaman tu bergantung kepada lawyer yang puan ambil sengal ke tak sengal. Kalau lawyer tu sengal, memang sengal lah loan tu jadi. So siapa yang nak buat loan, silalah cari lawyer yang tak sengal. Lawyer dan pemaju yang tidak sengal. Macam mana nak tahu lawyer tu sengal ke tak? Tak ada tanya. Baki. Yes, baki. Baki tapi pengiraan dia lain sikit walaupun dia pinjaman kedua. Dia kalau macam contohnya katakanlah macam puan dulu beli rumah 200,000. Sekarang ni kelayakan puan dah 300,000. So kelayakan untuk ubah suai tu 100,000. Kalau pinjaman kedua, biasanya kita kira kita kira 50% daripada potongan tu, tak boleh lebih 50% daripada tu. Alamak, blok. Tak nampak muka puan. Sorry puan blok. Tapi untuk yang ni puan boleh keluarkan 100%. Tak faham? Alamak, tak ada papan hitam saya nak lukis.
Dia macam ni. Kalau macam pengiraan dia, kalau siapa pernah buat loan kedua? Tak ada kan? Biasa yang buat loan kedua orang berusia. Kali kedua. Dia macam ni. Okey, saya cerita. Untuk pengiraan loan pertama, kan dia ada yang 60-40 tu, pinjaman pertama. Untuk pinjaman kedua, dia ada kita ambil kira potongan gaji tidak melebihi 25% daripada gaji tu, kan? Yang tu kita ada kira kan? Tapi untuk ubahsuai, tak ada dia ambil kira macam tu. Baki je, baki boleh ambil semua. Sebab tu kita ketatkan syarat. Sebab banyak orang ambil kesempatan loan ubahsuai ni. Kita ada kes orang renovate rumah flat 110,000. Rumah flat tu pula tak ada pun ke depan ke belakang. Tapi renovate 110,000. Saya tengok pun sedih. Lepas tu rumah flat yang dia renovate tu bukannya rumah flat biasa-biasa. Rumah flat yang, kalau siapa pernah pergi Nilai 3, tahu tak kat tepi tu ada satu rumah flat yang bangla-bangla je duduk. Rumah flat macam tu dia orang renovate. Rumah flat macam tu. So memang rumah kat situ elektrik pun tak ada. So rumah dia ni macam rumah orang lain pintu terkopak-kopak, rumah dia je pintu grand yang kaca semua. Sebab 110,000. So sekarang ni kita memang dah ketatkan syarat untuk renovation. Renovation kita hanya bagi untuk meluaskan kawasan sahaja, tidak lagi untuk mencantikkan rumah. Sekarang kita dah tak bagi dah renovation. Dulu kita bagi buat kitchen cabinet, buat plaster ceiling, buat dome, buat apa semua kita bagi. Sekarang tak ada dah. Renovation hanya untuk meluaskan kawasan sahaja. Wardrobe, kitchen cabinet, plaster ceiling, semua-semua kita dah tak bagi. Ni syarat baru. Syarat kita dah ketat. Sebab ramai orang ambil kesempatan. Satu lagi, siapa-siapa yang nak buat loan renovation, make sure cari kontraktor yang mampu. Jangan cari kontraktor yang tak mampu. Sebab selain daripada syarat tu, kita memang ketat betul-betul renovation ni. Yang dulu dia orang boleh buat kerja, lepas tu boleh claim dengan BPP, lepas tu last kali Jabatan Penilaian masuk. Sekarang tak boleh. Sekarang dia orang kena buat 50%, Jabatan Penilaian masuk, lepas tu dia pergi kena buat 100%, baru Jabatan Penilaian masuk sekali lagi. Kalau contohnya tuan-tuan dan puan-puan buat kerja renovation tu 300,000, maknanya first 150,000 tu dia kena dahulukan duit dia untuk buat kerja tu dulu. So kalau nak buat, cari kontraktor yang betul-betul mampu. Bukan saja mampu dari segi keuangan, tapi mampu dari segi kepakaran. Jangan cari kontraktor yang buat kerja tak apa-apa. Nanti saya pergi cek rumah, saya sakit hati. Sebab kita ada macam-macam kes. Ada yang jenis bilik air yang belah lubang tu dibuat tinggi, belah mandi tu dibuat dalam. So jadi macam air bertakung dekat belah mandi. So peminjam pula mandi kena buat macam ni, kena buat macam ni kaki dia supaya air tu masuk belah situ. Ada. Tapi saya kalau pergi mana-mana pun saya akan tanya dulu, ni memang design ke ataupun tak sengaja. Sebab design ada macam-macam. Mungkin dia orang nak exercise ke tengah mandi, ataupun memang sengaja nak buat memang macam tu ke, kita tak tahu. Mungkin dia nak ada feeling macam ada kolam ke. Saya akan tanya, design ke apa? Dia akan marah lah. Tapi saya memang soalan jujur. Saya tanya, design ke apa ni? Sebab macam-macam ada. Rumah atap berombak lah. Tak semestinya. Tak semestinya Bumiputera. Kontraktor tu kena mampu je. Tak ada pun kita cek IC ada ke tak ke. Okey. Boleh tambah tempoh masa? Dia macam tu lah. Loan kedua 25 tahun. Dia akaun dia berbeza. Dia tak bergerak sekali. Tak, dia bukan sambung. Cuma
tuan-tuan dan puan-puan tak perasan, dia akan berbeza. Sebab dia tak silap saya, appear dalam slip gaji pun dia tulis akaun pinjaman perumahan 1, pinjaman perumahan 2. Oh, tak ada lagi buat macam tu? Buatlah lepas ni. Boleh cik. Nanti saya cerita pasal kelayakan lepas ni. Sabar Okey. So yang ni faham jenis-jenis ni faham Yang mana? Oh. Okey. Macam kawan saya je. Interest dia sama 4%. Okey. Okey. Baki semasa, kelayakan semasa. Loan kita kali pertama 100%, kali kedua 100%. Kali pertama 4%, kali kedua pun 4%. Boleh. Okey. Sebenarnya kita tulis je untuk tujuan membina rumah. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan buat kelapa sawit pun kita tak tahu pun. Sebab dia macam ni. Dia sebenarnya betul pun, ada orang buat kelapa sawit, ada orang buat sarang burung walit pun ada. Jadi macam kita skim pinjaman perumahan burung walit dah. Sebab rumah tu rumah burung walit, bukannya rumah orang. Dia macam ni. Kita loan kita nama loan pinjaman perumahan, kan, loan kita. Sebab tu ada tujuan membina rumah tu. Tapi sebenarnya kalau korang nak buat rumah ke tak nak buat rumah ke, atas korang lah. Kita tak paksa pun. Kau buat juga rumah. Orang tu tak mampu. Tak ada. Kalau ada yang kena pergi cek tanah-tanah tu, saya banyak kerja lain lagi selain daripada cek rumah. Ni tanah kenapa buat kelapa sawit, tak ada. Kalau nak buat macam contohnya cik beli tanah sekarang, lepas tu sepatutnya boleh buat rumah atas tu, kan. Tiba-tiba tak jadi buat rumah atas tu, tiba-tiba berkenal rumah teres lain, nak buat loan kedua, settlekan loan pertama pun boleh. Kita tak tanya pun, so tanah dulu kau buat rumah ke tak ada pun. Kita tak kisah. Kalau macam nak buat rumah, buat. Kalau korang tak nak buat rumah, tak payah buat rumah pun tak apa. Asalkan korang jangan buat benda ngarut-ngarut je dalam tu. Ngarut-ngarut pun dosa korang lah. Boleh. Tanah pertanian tak silap saya, semalam pun orang tanya soalan ni, dia minimal 1 ekar kalau tanah pertanian. Okey, faham. Masih lagi tentang loan kedua kan? Yang mana? Yang tanah, maksudnya kalau ada rumah, yes. Yang tak payah settle loan pertama, boleh buat loan kedua, hanyalah ubah suai saja. Dia macam ni lah. Pinjaman perumahan ni, kalau nak buat loan, dia kena cerdik sikit. Dia janganlah macam kita kena tengok in the long run. Kita jangan fikir macam masa tu je. Kita kena tengok, kena fikir tu jauh sikit. Kita kena tengok lah macam kita punya perancangan keluarga macam mana. Kalau macam kelayakan kita sekarang macam mana. Dia nak beli rumah ni, dia kena tengok betul-betul. Ada orang macam selalu tanya, habis tu saya ni dah nak bencen ni, ada lagi balance 300,000 ni, rugilah. Macam tu. Sebenarnya benda tu tuan-tuan dan puan-puan yang merancang hidup tuan-tuan dan puan-puan. Cara nak buat loan, ada orang nak ambil sampai habis, ada orang dia tak nak ambil. Sebenarnya orang selalu ingat, orang selalu perasan kelayakan tu adalah dia punya hak. Sebenarnya tak. Korang punya kelayakan tu bukan hak korang. Kelayakan tu tabung punya. Kelayakan tu hanya you punya privilege, bukan you punya hak. Privilege sebagai penjawat awam. Kalau siapa-siapa yang buat loan dengan kita berhenti kerja, automatically kena bayar full dengan interest 7%. Sebab kira bukan lagi penjawat awam, so tak layak interest 4% tu. Kena bayar full.
Siapa-siapa nak quit? Okey, faham Ha. Nak berhenti ke? Nak bersara awal. Oh, nak bersara awal dah. Okey, nak bersara awal lain lah. Nak bersara awal ni macam ni. Kalau puan bersara, masa tu belum ada pencen, loan tu puan kena bayar sendiri. Bayar bulan-bulan kat BPP ataupun kod Maybank to you. Sampailah ada pencen, baru kita potong pencen. Kalau potong pencen tu tak cukup, puan kena tambah pula sendiri. Katakanlah puan potong 300 bulan, pencen dapat 200 sebulan. So 100 tu puan kena top up sendiri. Kalau kita cuti tanpa gaji, kalau tempoh cuti tanpa gaji tu kita boleh bayar tak? Banyak puan cover slide-slide sebelum ni. Nanti alamak, saya cerita banyak spoiler lah. Nanti tak syok ceramah saya. Okey, saya next slide lah. Sabar. Okey, ni kelayakan. Kelayakan ni baru revise 2011. So far tak ada cadangan lagi untuk revise dalam masa terdekat. Alamak, itulah. Terus mati. Kelayakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, boleh ukur sendiri. Macam saya cakap, loan ni, nak beli rumah ni adalah seperti membeli baju. So kena pandai ukur badan sendiri. Kalau macam saya, jangan pakai baju S. Macam tu, lebih kurang. Sebab orang kena ingat, beli rumah ni bukannya beli rumah saja, tapi kena isi juga perabot kat dalam. Kalau rumah tu grand, tapi perabot macam guna meja lipat dengan kursi putih, kursi merah yang tarik-tarik yang kat kedai tu je, nanti mesti jiran-jiran mengata. Kan? Kenalah, kalau rumah grand, kenalah perabot grand, kenalah perabot Kak Nita tu kan. Contohnya lah, mestilah kena buat langsir, kan? Macam ada orang tu dekat Perak, dia buat rumah grand, lepas tu tak ada duit, lepas tu mengadu kat kita, dia buat rumah grand sangat, tak ada duit nak buat langsir. So setiap kali nak pakai baju, kena salin baju dalam bilik air. Memang ada. So saya kata, siapa suruh buat rumah grand sangat? Tak pun belilah langsir yang cikai, tak pun pakailah cadar, kan? Okay, boleh tengok kelayakan masing-masing. Kita punya ni gaji basic je. Gaji basic. Lepas tu macam biasa, pinjaman pertama kita ada peraturan 60-40. Potongan jangan lebih daripada 60 ke 40, jangan potong lebih daripada 60%. Yang 60 tu jangan potong lebih. Lepas tu jangan potong lebih 60. Lepas tu kita ambil kira hanya apa yang appear atas slip gaji saja. Kalau benda tu tak appear dalam slip gaji, kita tak tahu. Kita pun tak nak ambil tahu. Tak payahlah datang cerita. Saya banyak potongan ni, tak payah cerita. Sekejap je lepas tu orang tu dah lupa. Sebab kita call panggilan lebih kurang 15,000 sehari. So macam tuan cerita hari ni, saya yang call semalam ni, yang banyak potongan gaji ni, dah tak ingat dah mana satu. So basically yang tu, pinjaman pertama 60-40, pinjaman kedua perkeliling baru 50-50. Tak ada lagi yang 25% tu. Dulu 25%, sekarang tak ada dah. Sekarang 50-50. So siapa yang buat pinjaman kedua, dia akan dapat tinggi sikit kelayakan dia. Lepas tu tadi cik tanya soalan apa tadi berapa kelayakan pinjaman kedua? Berapa kelayakan pinjaman kedua adalah kelayakan semasa, tolak dengan loan yang pernah buat belum pertama tu. Tu je lah. Kelayakan semasa, tolak je loan yang pernah buat sebelum ni. Lepas tu dia ambil kira potongan bulanan jangan lebih 50% daripada gaji. Ha. 150.
Yes, maknanya 450 tolak 150 300. Saya matematik lemah sikit. 300 tu lah. Jangan lebih 50%. Betul cik. Pandai cik. Okey. 100% juga loan. Cuma macam saya cerita tadi, tanah ni kelayakan dia separuh daripada kelayakan nak beli tanah tu. Maknanya kalau macam contohnya lah kat sini cik layak 400,000, maknanya kelayakan tu nak beli tanah 200,000 boleh beli tanah. Yang stamping duty sebagainya tu kos ditanggung je. Yuran. Saya orang Terengganu kan, tiba-tiba keluar. Yuran guaman tanggung sendiri. Stamping duty tu masa apply ke lepas apply cik? Tak tahulah, saya pun tak tahu. Sebenarnya saya pun tak tahu. Tapi kalau yang sebelum tu memang semua ditanggung. Senangnya yuran lawyer tanggung sendiri. Yang macam lepas tu cagaran semua tu kita orang yang buat. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bayar mahal lawyer. Sila gunakan lawyer itu semaksimum mungkin. Bayar 7-8 ribu, tapi korang buat kerja semua. Lawyer tu, kalau korang nak tahu apa-apa, tanya lawyer tu. Jangan sibuk call BPP. BPP korang tak bayar apa. Lawyer tu patut korang tahu semua. Kerja dia. Apa-apa, call lawyer. Jangan call BPP. Call BPP payah nak angkat. Sebab 15,000 call sehari. Kita orang sama yang buat file, orang tu juga yang angkat call. So memang dia nak tengok 40 file sehari. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, loan kita hantar hari ni dokumen lengkap, 2-3 hari lepas tu dah lulus. So dia orang kena tengok sampai juling mata, tengok geran, tengok ni, tengok surat nikah betul ke tak, tengok lepas tu ada orang call. Cik saya boleh tak buat loan? Cik saya boleh tak buat loan? Letak lepas tu orang hamula, cik boleh tak buat loan? Cik boleh tak buat loan? Tu orang staff BPP ada yang sawan, ada yang kena rasuk pun ada, boleh cakap indon lagi. Serius. So kalau apa-apa soalan, tanya lawyer. Lawyer adalah tuan-tuan dan puan-puan punya penasihat undang-undang. Dah bayar mahal, bayar 7-8 ribu. Okey, faham Okey, ni kelayakan PM, tak payah tahu sebab tak ada PM kat sini. Ni kelayakan ahli parlimen. Tak payah tahu kan PM punya kelayakan. Nanti tiba-tiba masuk blok je nanti. Padahal dia tak meminjam pun. Dia nak pinjam apa, dia dah banyak duit. Okey, ni kelayakan menteri besar. Ni kelayakan timbalan menteri besar. Kelayakan timbalan menteri besar tak banyak mana pun. Tak banyak pun. Memang tak banyak. So siapa-siapa ada hati nak tackle timbalan menteri besar, tak payahlah. Baik tackle penjawat orang biasa. Kelayakan lagi tinggi. Kan? Macam mana? Tertinggal kosong? Tak ada, memang macam tu. Ada tertinggal kosong ke? Tak ada. Sebab slide bukan saya buat. Slide staff saya yang buat. Tak ada. Memang kelayakan dia banyak tu. Tak banyak pun. Sebab tu saya kata, baik ngorat pegawai daripada mengorat ni. Okey, ni hakim. Hakim dia lain sikit, dia special. Tapi saya tak payah cerita kot. Saya cerita brief je lah. Hakim, dia boleh memohon sampai umur 64. Sebab kita punya insurans sampai 90, so tercover lah dia. Ni kita punya kelulusan pinjaman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan punya kelayakan banyak tu, jangan duk berangan akan dapat kelayakan banyak tu. Dia, kita akan tengok harga hartanah, penilaian oleh Jabatan Penilaian, amount yang dipohon, kelayakan maksimum pemohon, mana yang terendah. Kalau nak beli rumah, katakanlah layak 400,000, tapi rumah 200,000 je. So kita akan bagi 200,000 je. Kalau nak beli tanah tu katakanlah harga 400,000, layak 100,000 je. So kita bagi 100,000 je. Loan kita 100% tertakluk kepada harga hartanah tu adalah within kelayakan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh. Untuk penilaian oleh Jabatan JBPH, Okey.
kita semua loan kita 1 sampai 7 tu buat penilaian kecuali jenis 3. Jenis 3 yang beli rumah dengan pemaju tu tak payah. Sebab yang tu dia dah tertakluk kepada akta KPKT. KPKT dia nak apply lesen, dia dah kena cakap siap-siap harga dia kat situ berapa. Okey, faham? Faham renovation pun kena JPPH masuk. Okey, ni syarat-syarat dia. Syarat yang khusus sikit lah. Jenis 1, kena pembelian harta yang telah siap daripada penjual di pasaran, penjauh awam, ataupun harta lelongan BPP. Harta lelongan BPP kita bagi, harta lelongan bank kita tak bagi. Harta lelongan bank sebab dia ada syarat bank yang kita tak boleh nak penuhi. Bank dia kena settle dalam masa 120 hari lah, apalah, ada syarat dia. Kita ada masalah sikit kat situ. Yang kedua, membina rumah di atas tanah sendiri. Pembinaan rumah hanya dibenarkan selepas pinjaman diluluskan. Korang jangan buat siap dulu rumah, lepas tu baru mohon. Ada orang dia dah buat siap rumah, lepas tu baru mohon. Kalau korang dah siap buat rumah, kenapa korang nak buat loan lagi? Maknanya korang dah mampu lah tu buat rumah. Make sure apply dulu, baru buat rumah. Jangan buat rumah dulu. Pelan bangunan diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Ni yang jenis 3. Jenis 3 tak ada apa sangat, cuma okey. Kalau beban tanah tu tadi kata abilik begitu kan? Bagaimana kalau abilik tu suami dan isteri? Suami dan isteri, kalau nak buat rumah atas tu suami ataupun isteri kita bagi. Faham tak? Okay. Sebab muka cik macam blur tadi. Faham Maknanya kalau macam tanah tu katakanlah atas nama cik dengan wife, tapi yang nak buat loannya wife saja, kita bagi. Asalkan ada suami isteri. Faham okey. Ada dekat website kita. Dia macam ni. Harta kita ada 2 jenis lelongan. Satu lelongan jenis assignment, satu lelongan pejabat tanah dengan mahkamah. Lelongan pejabat tanah dengan mahkamah setiap bulan kita ada buat. Dekat website BPP ada kita lelong dalam dekat 10 lah. So setiap bulan ada dekat berita semasa. Satu lagi harta lelongan assignment. Harta lelongan assignment ni property dia biasa lagi hot. Yang tu kita buat dalam setahun sekali je. Sebab harta yang lelongan pejabat tanah dengan mahkamah ni, mahkamah dan pejabat tanah yang lelong. Harta lelongan assignment tu BPP buat sendiri. BPP buat sendiri, kita punya lawyer buat. Lawyer kita tak pernah duduk kat office, dia banyak kes. So sebab tu dia hanya boleh buat setahun sekali je. Tapi biasanya harta lelongan assignment ni lokasi dia lagi hot lah. Saya pernah tengok harta dia orang nak lelong rumah dekat Bandar Baru Bangi Seksyen 2, rumah teres corner lot dia nak jual baru 200,000. Lepas tu rumah dekat Shah Alam Seksyen 17, Seksyen 18, rumah-rumah. Tapi biasanya rumah kita yang nak lelong tu kebanyakannya rumah lama-lama lah. Tapi biasanya yang assignment tu lagi hot daripada yang lelong kat pejabat tanah tu lah. Satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli rumah jenis 3, selain daripada call KPKT, boleh juga tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat website KPKT. Dia ada senarai pemaju yang telah disenarai hitam, pemaju yang telah di black, pemaju yang telah ada compound, ada masalah, pemaju bermasalah, semua di list dalam tu. So kalau nampak pemaju-pemaju tu, janganlah beli rumah daripada dia orang. Okey, ni jenis tanah, membeli tanah dengan tujuan membina rumah. Telah digadai, pembeliannya dibenarkan, beli tanah yang telah siap. Tak ada apa sangat. Okey, ni menyelesaikan. Okey. Okey.
Kalau tanah tu pecah lot tapi belum pecah geran. Maknanya kalau pecah lot tu maknanya bukan dah pecah geran ke puan? Kalau dia beli tanah lot tu tapi belum pecah geran. Okey. Dia beli tanah lot tu tapi dia geran tu atas nama Ramai-ramai kita tak bagi. Sebab nanti kalau kita letak caveat, orang lain tak boleh buat rumah atas tu. Sebab kita ada caveat pendaftar. Caveat kita adalah caveat yang paling, dia orang kata kononnya paling power lah. Caveat kononnya lah. Tapi lah sekali kena rampas tanah habis juga. Kalau orang tak bayar cukai tanah, especially those yang duduk dekat Negeri Sembilan, bayarlah cukai tanah. Sebab cukai tanah ni dia lagi power daripada kita orang punya caveat. Sebab dia kalau tuan-tuan dan puan-puan tak bayar cukai tanah, nanti tanah tu kena rampas. Lepas tu dia macam majlis daerah tu pula, dia ada hak untuk menjual rumah tu pada orang lain. Kalau cukai pintu tak apa. Cukai pintu dia sita TV peti ais je. Cukai tanah kena bayar. Tapi biasa cukai tanah lagi murah je. Sebab saya rasa Negeri Sembilan dia mungkin tak ada hasil sangat. Dia agak benda tu je. Sebab kita punya peminjam banyak juga yang ingat dia beli rumah dengan BPP, so BPP tolong bayarkan cukai tanah dia. Tak ada. Kita tak bayarkan cukai tanah. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan tak bayar cukai tanah, pegawai-pegawai saya yang akan pergi bagi tahu, cik tak bayar cukai tanah. Cik tak bayar cukai tanah. Macam tu je lah antara kerja kita orang. Okey, ini menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank. Macam saya cerita tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat refinance, jangan buat dengan BPP, sebab tak untung. Sebab refinance ni biasanya orang nak buat untuk dapat duit lebih. Dia orang refinance rumah tu, lepas tu dapat duit ekstra, dia pun labur lah dalam ASB ke apa ke, dia boleh dapat duit ekstra. Tapi kalau buat dengan BPP, tak dapat duit ekstra. Kita akan totally base kepada baki je. Kalau nak refinance, nak buat duit ekstra, pergi ke bank. Faham ke tak? Yang refinance tu tak ada apa pun. Macam ni? Ada tempoh nak refinance. Okey. Refinance ke bank boleh? Tak ada. Kita kalau orang nak settle loan refinance dengan bank, maknanya settle dengan BPP lah. Kita lagi suka kalau orang tu cepat-cepat settle. Kita tak ada denda ke apa ke. Kalau bank kurang daripada 5 tahun kena denda kan. Kita tak ada. Kita lagi suka lagi cepat tutup file, lagi kosong kita orang punya bilik file. Sebab saya cerita tadi lah, 2 tingkat file saja. File 1 juta. File 1 juta, orang yang kerja dalam tu kena pakai topi-topi semua ni. Sebab debu. Siapa-siapa berminat boleh datang. Saya boleh bawa pusing. Bilik file kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk, pernah tengok cerita The Matrix tak? The Matrix yang rak tu kan? Macam tu lah rasa dia. Okey, tu. Lepas tu membeli rumah, ni apa ni? Membina rumah di atas ni yang tadi tu. Jenis 4 pergi jenis 6, dia kira satu loan saja. So untunglah kalau macam tuan-tuan dan puan-puan beli rumah, beli tanah, buat rumah atas tu, lepas tu yang kedua tu pula beli tanah lagi, buat rumah lagi. So lagi untunglah, dia macam 4 kali buat loan tapi dikira 2 kali. Cik? Boleh? Tadi saya cerita ni? Boleh? Boleh. Soalan tadi yang jenis yang sebelum ni, jadi kita dah buat loan dengan bank biasa. Okey. Nak pindah ke government, berapa tempoh lama masa dia pindah? Biasanya tak lama pun. Dia tak ada had. Maksudnya misalnya kita dah buat loan, berapa tahun baru boleh? Kalau bank pun kena tanya. Sebab bank ada. Kalau macam puan daripada bank nak pergi ke BPP, ada syarat. Kadang-kadang certain bank kena sekurang-kurangnya 5 tahun dengan dia. Kalau bank. Kalau BPP, beli hari ni esok nak jual pun tak apa. Tapi biarlah settle dulu semua-semua tu. Tapi kita umpamanya macam tu. Tak ada denda, tak ada penalti. Kita lagi suka. Okey, ni kerja ubah suai. Macam saya cerita tadi, sekarang ni kita hanya bagi untuk meluaskan kawasan sahaja.
Tapi ada peminjam kita yang cerdik pandai. Dia pergi macam, contohnya dia dah beli rumah dulu. Rumah dia dulu dia beli rumah buruk je, 60,000. Lepas tu lepas 5 tahun dia buat loan renovation. Dia pergi buat rumah lain sebelah tu. Sebab dia dulu dia beli rumah dulu 60,000. Sekarang kelayakan dia dah 450,000. So kelayakan saya kata ubah suai boleh ambil semua kan. So dia ambil semualah 390,000. Dia pergi buat banglo besar sebelah rumah buruk tu. Lepas tu dia pergi buat lorong antara rumah baru tu dengan rumah lama. Lepas tu dia kata ni adalah renovation. Ada peminjam kita macam tu. Peminjam kita, saya selalu cerita, peminjam kita ada 2, satu askar, satu cikgu. Askar biasanya dia hati suci, selalu kena tipu. Cikgu dia terlalu pandai, biasanya dia menipu. Memang standard macam tu. Askar dia akan datang mengamuk-mengamuk, tanya rumah dia kat mana. Bila gaji dah potong kan, gaji potong lepas tu tanya, cik saya dah start potong gaji, saya nak tahu sekarang rumah saya kat mana. Macam kita kadang-kadang akan tengok muka dia serius ke, dia gurau ke. Tapi memang kebanyakannya serius sebab dia dah mengamuk kat bawah. Askar selagi gaji tak potong, selagi tu dia duduk diam. Okey, ni adalah tata cara pengeluaran bayaran. Biasanya dah sejam. Biasanya peminjam kita akan risau tentang kelulusan. Sebenarnya benda yang paling tak perlu risau adalah kelulusan, sebab kelulusan adalah cepat. Benda yang paling perlu risau adalah pemantauan pembayaran oleh BPP kepada pemaju, ataupun urusan cagaran yang dibuat oleh bank, oleh peguam. Benda ni paling penting sebab nanti bila lambat bayar, bila lambat penontonan perempuan tak pantau, dapat pula lawyer sengal, dia akan tontonan perempuan bila ambil kunci akan kena denda 4,000, denda 70,000, ada denda 100,000 ada denda. Amount denda tu biasanya adalah mengikut kepada peratus kesiapan rumah. Lagi tinggi kesiapan rumah tu, macam tuan-tuan dan puan-puan beli rumah dah 80% siap, lagi tinggi dia punya denda tu. So satu cara untuk mengurangkan denda ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis surat kepada BPP Seksyen Bayaran, mohon untuk semak kronologi bayaran. Semak kronologi bayaran, kita akan tengok lambat tu dekat mana. Kalau lambat tu dekat pemaju, kita akan suruh pemaju tu menjawab. Kalau lambat tu dekat BPP, kita akan keluarkan surat rayuan untuk mengurangkan denda. Sebab pemaju ni dia memang keji. Pemaju biasanya dia akan hantar surat kepada BPP. Contohnya lah dia hantar claim kan, hari ni 18 hari bulan 2. Contohnya dia hantar surat tu hari ni, tapi tarikh surat dia tu 18 hari bulan 1. Lepas tu dia kata ada lambat sebulan, padahal baru hantar hari ni. Sebab dia akan ikut tarikh surat pemaju tu. Sebab tu kita akan tengok tarikh terima, tarikh surat tu yang ada kronologi bayaran tu. Okey, faham? Faham Ni tak ada apa. Okey, ni kita punya wang proses kita dulu 100 per 100,000. Sekarang kita selaraskan semua RM100 saja. Tak kira lah rumah tu berapa harga. Okey, ni cara nak buat loan. Ada orang tak tahu cara buat loan, cara nak beli harta. Ada orang dia, sebab kita kan sekarang dah ada sistem kan. Ada orang ingat cukup sekadar isi borang kat sistem, lepas tu rumah tu datang kat dia. Sebenarnya tak. Ini bukannya membeli barang online. Dia cara nak buat loan, mula-mula sekali kena cari hartanah, kena cari harta. Kalau tak ada harta, tak boleh buat loan. Jangan kata, oh cik saya nak buat loan, tapi rumah tak tahu lagi nak beli yang mana. Nak beli rumah pun kena hati-hati. Jangan
tengok satu rumah dah cinta pandang pertama lah, apa-apalah. So last kali menyesal beli rumah. Dia banyak faktor lah nak beli rumah. Kalau kita orang dekat Putrajaya, terima kasih. Kalau kita orang dekat Putrajaya, kita orang banyak peluang nak beli rumah. Sebab dia ada CSRU, dia ada Prima, dia ada PPA 1M, dia ada apa lagi ya? Banyak rumah-rumah karut dekat Putrajaya tu. Padahal harga mahal enggak? Sebab kalau kat Putrajaya, rumah apartmen pun lepas CSRU unit pun harga 400,000. CSRU unit ni dibagi khas untuk orang yang bekerja di Putrajaya. CSRU unit ni rumah boleh beli rumah dekat Putrajaya dengan diskaun 25%. Dengan syarat rumah tu tak jual untuk tempoh 20 tahun. Kalau jual juga kena denda. Satu lagi ada rumah PPA 1M. Tapi PPA 1M ni, rumah tu setakat ni baru buka kat Putrajaya. Tak lama lagi dia akan buka satu Malaysia. PPA 1M tu rumah murah lah. Saya pun dapat rumah PPA 1M. Saya dapat juga satu dekat Presin 5. Rezeki anak. Padahal tak ada anak pun. Okey. Sebab benda tu dia isi borang, lepas tu dia cabut undi. Bukan rezeki anak, saya tak ada anak pun. Okey. Lepas dah cari hartanah yang berkenan, lepas tu cari lawyer, minta lawyer buat SMP. Lawyer ni macam saya cerita tadi, cari lawyer yang okey, jangan cari lawyer yang sengal. Kalau lawyer yang sengal, kita akan jadi sengal. Loan akan lambat, kita akan kena bayar lebih. Lepas tu dah tanda tangan SMP, boleh apply dekat BPP punya website kalau nak buat loan BPP. Loan BPP ni dia ada nama dia Sistem Pinjaman Perumahan Bersepadu. Lepas tu boleh apply senarai semak, tengok senarai semak, lepas tu hantar dokumen kat BPP. Lepas tu tadi saya nak cerita apa? Selalulah lupa. Banyak sangat gangguan. Lepas tanda tangan SMP, apply SPPB. Lawyer, kalau tuan-tuan dan puan-puan mampu, seboleh-bolehnya cari lawyer berbeza daripada lawyer pemaju. Seboleh-bolehnya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak mampu, pakai je lah lawyer pemaju. Sebab kalau macam lawyer pemaju ni, kalau rumah tu bermasalah, dia akan bila mengadu dekat lawyer, dia akan backup pemaju. Sebab dia kata pemaju yang bagi duit, padahal duit tu dah markup dalam harga rumah. So dia akan, lawyer company biasa akan offer legal fee percuma. Sebenarnya benda tu dah masuk dalam harga rumah. So seboleh-bolehnya cari lawyer berasingan daripada lawyer pemaju. Tapi kalau tak mampu, pakai je lah lawyer pemaju. Lepas tu semayang ajak lah banyak-banyak. Hopefully projek siap. Kalau pemaju tu okey, ni kita punya proses pinjaman perumahan. Mula-mula kita, tuan-tuan dan puan-puan key in semua, kita akan terima maklumat. Lepas tu, lepas dah hantar maklumat semua-semua, lepas tu proses permohonan dan kelulusan. Biasanya proses permohonan dan kelulusan tu sepatutnya dalam piagam pelanggan kita orang lulus dalam tempoh 1 hari. Sepatutnya. Tapi sekarang ni sebab kita dah tak cukup staff, dia jadi tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya adalah tempoh dalam 3 hingga 5 hari. Tak sepatutnya. Tapi kalau tempoh tu jadi 4-5 bulan ataupun 2-3 bulan diam macam tu je, sila call BPP dan tanya kenapa. Ataupun pergi dekat website kita, dia boleh check kat situ apa masalah loan tu. Kadang-kadang orang tu kata dia kahwin tapi tak serahkan surat kahwin. Macam tu. Faham ke? Okey, lepas dah hantar permohonan dengan BPP akan hantar satu surat setuju terima, nama dia. Surat setuju terima ni akan bagi tahu berapa amount, berapa bayar bulanan. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan
Kalau setuju terima, sign. Kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan nak beli rumah tu 280,000, tapi Jabatan Penilaian masuk kata rumah tu 200,500 je. So bila BPP tengok, BPP akan luluskan 200,500, tapi tak berpuas hati dengan amount tu. So janganlah sign kata setuju terima. Hantarlah surat kat BPP untuk memohon rayuan penilaian balik. Biasanya kalau kita hantar surat minta supaya penilaian balik, biasanya amount tu akan naik sikit. Dia akan naik sikit ataupun tak naik langsung. Sebab Jabatan Penilaian dia akan kena buat penilaian kedua. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. So hantar je lah surat, lepas tu berdoalah supaya dapat. Doa supaya penilai tu lembut hati ke, supaya dapat. Tapi tak rugi pun hantar kertas selai untuk rayuan. Sebab biasanya saya pun tahu kertas yang dihantar biasanya kertas pejabat juga. So tak rugi pun. Cuma surat yang nak hantar kat BPP, apa-apa urusan pun tak rugi pun hantar surat selai kat BPP. Sebab kita government, kita bukan macam bank. Bank very strict, kita government. So kita ada budi bicara kat mana-mana. Hantar je, tak rugi pun. Cuma surat dekat BPP kalau hantar, make sure ada untuk perhatian siapa-siapa, supaya surat tu tak berpusing-pusing. Sebab kita sehari kita terima lebih kurang 1,000 lebih surat. Sebab kita ada claim semua-semua. So make sure surat tu ada untuk perhatian orang yang betul. Okey, lepas dah hantar surat setuju terima, automatically bila tuan-tuan dan puan-puan hantar je surat setuju terima tu, automatically insurans akan berjalan. Bila katakanlah tuan-tuan dan puan-puan letak je surat dekat tong pos tu, pejabat peti pos tu, on the way balik accident, automatically waris dapat rumah free. So pentingnya hantar surat tu sebab insurans nak berjalan. Kalau dah hantar, kalau mati waris, kalau meninggal automatically waris dapat rumah. So saya selalu cakap, jangan meninggal sebelum, meninggal selepas. Hantar. Contohnya lah. Kita tak nak lah macam dah hantar lah, tak apalah, aku dah mati pun tak apalah. Tak adalah macam tu. Tapi keselamatan lah. Okey, lepas tu kita akan proceed dengan urusan cagaran. Proceed bila dah lulus, automatically lawyer akan buat urusan cagaran. Cagaran ni maknanya pindah rumah milik tu kepada milik tuan-tuan dan puan-puan dan dimasukkan cagaran kepada Kementerian Keuangan. Lepas tu ada pengeluaran bayaran. Pengeluaran bayaran kita akan tengok jenis macam mana. Lepas tu bayaran balik pinjaman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sebelum ni loan kita akan start potong gaji bulan ke-19. Lepas tahun setengah kita akan potong gaji. Tapi pekeliling baru kita akan potong bulan ke-25. Maknanya lepas 2 tahun ataupun rumah siap, mana yang sampai dulu baru start potong. So 2 tahun tu boleh main kutu untuk buat langsir. Contoh 2 tahun tu sempat pusing 2 kali kalau main kutu. Kalau setahun lah. So sekarang ni pekeliling baru bulan ke-25 baru kita start potong gaji. So kalau macam dia kalau macam lepas 2 tahun tak potong-potong, sila maklum dekat pejabat ataupun maklum kat BPP, kata saya punya gaji tak potong-potong. Janganlah buat senyap. Biasanya tipikal penjawat awam, kalau gaji dia lebih dia akan diam. Kalau gaji dia tak cukup RM1 pun dia terus akan call keuangan tanya, kenapa saya kena potong RM1 ni? Macam tu. Kalau lebih dia orang akan diam. Okey, lepas tu lepas bayaran balik kita ada tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang ni kepada peminjam-peminjam yang ingkar. Maknanya dia tak bayar loan. Bila tak bayar loan, rumah akan lelong. Rumah akan lelong. Lepas tu kita ada penyelesaian pinjaman sepenuhnya, pemulangan geran. Lepas tu pemulangan duit kalau tuan-tuan dan puan-puan terbayar lebih. Okey, so far faham ke? Faham Okey, ni tak ada apa. Pantau pembayaran. Pantau pembayaran saya cakap tadi tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli rumah, bila pemaju tu claim,
kalau macam dia claim 50% ke 60% ke, BPP akan keluarkan satu surat kepada tuan-tuan dan puan-puan memaklumkan pemaju dah claim banyak ni. So tuan-tuan dan puan-puan kena pergi tengok betul ke tak rumah tu siap banyak tu, supaya dia tak claim lebih. Kalau tak sama macam yang diklaim, sila report kat BPP. Sebab BPP memang akan turun padang tengok rumah-rumah tu, tapi BPP tak cukup orang nak pergi tengok setiap rumah. Kalau penjawat awam 1.4 juta, banyak tu lah rumah kita orang nak pergi tengok. Unit saya lah yang pergi tengok. Unit saya ada 3 orang je pergi tengok. Satu Malaysia kita orang 3 orang je pergi tengok rumah. Sebab tu orang selalu kata BPP tak datang cek. Sebenarnya BPP datang cek, cuma BPP tak larat nak cek. Saya dulu saya buat kerja memang cek rumah je. Sekarang ni sebab kita orang dah kecilkan penjawatan, so saya buat dasar, saya buat cek rumah. So saya akan hari kerja saya kerja kat office, weekend saya akan pusing satu Malaysia cek rumah. Rumah pula masing-masing semua ceruk-ceruk tah mana-mana tah. Kalau macam kita orang kes penipuan paling banyak sekali kat Kelantan. Kat Kelantan saya penat dah pergi Kelantan. Boleh buka cawangan kat sana. Lepas tu kita orang kalau pergi naik flight macam glamour tak apa ni, tak pergi drive lepas tu sesat tak mana-mana dah. Sesat cari rumah lah. Kadang-kadang ada dia orang nak menipu kan, so dia orang akan buat dalam hutan, dalam ladang kelapa sawit, dalam ladang getah. Kita orang kena masuklah dalam ladang-ladang mana-mana. Memang susah lah nak cari. Lepas tu dia orang kata saya punya tempat ni selalu sesat. So kita orang pun minta lah GPS. Lepas tu sedihnya staff saya tak reti pun guna GPS. Nak GPS dapat, saya bagi kita orang apply GPS, dapat GPS. Lepas tu minta kereta, sebab nak masuk ladang-ladang kena kereta power sikit kan. Sebab staff saya seorang tu pakai kereta Wira cabuk je. Lepas tu minta kereta, dapatlah kereta. Sekarang dah ada kereta 4-wheel drive, tak reti pula bawa, lesen tak ada. Ayuh, pening kepala. So saya memang weekend saya tak ada weekend saya outstation. Weekdays saya akan sama ada bagi ceramah ataupun saya buat claim lah. Sebab banyak outstation, weekend kerja saya tu je lah. Okay, kalau beli rumah tu terbengkalai, ni cara dia nak buat. Kita beli rumah dengan harapan rumah tu tak terbengkalai, tapi kita tak tahu, mungkin bukan rezeki kita, rumah tu terbengkalai. Jarang orang nak beli rumah yang memang nak terbengkalai. Setakat ni saya baru jumpa 2 orang yang nak beli rumah memang beli rumah terbengkalai. Seorang tu cikgu, dia kata dia beli rumah pertama, rumah dia terbengkalai. Lepas tu dia batalkan loan. Lepas tu nak buat loan kedua, nak beli rumah juga, tapi yang kedua tu dia nak beli rumah yang dah terbengkalai. Saya tanya, kenapa cikgu nak beli rumah yang dah terbengkalai? Tak serik ke pengalaman yang dulu? Dia kata, saya tak, sebab yang kedua ni rumah tu terbengkalai betul-betul depan rumah saya. So saya boleh pantau. Saya masa tu macam, alamak, cikgu ni betul ke ni? Cikgu tu banyak kali kat call saya, tapi saya takut nak layan dia. Sebab dia nak beli rumah terbengkalai. Ada seorang lagi, askar. Dia cikgu atau askar tu je. Askar, dia beli rumah dia terbengkalai. Lepas tu dia call saya, dia tanya, boleh tak kalau saya nak jualkan rumah saya yang terbengkalai ni kepada adik saya. Adik saya pun penjawat awam tak, nak buat loan BPP tak. Lepas tu dia kata, saya kata, cik nak jual rumah terbengkalai pada adik. Dia kata, tak apa, adik saya sanggup. Adik tu adalah hati mulia dan layak masuk syurga, kerana ingin masalah abang sanggup ambil. Apalah, patutnya abang tu pun nak jual rumah terbengkalai kat adik. Orang jual lah benda elok. Rumah terbengkalai ni macam-macam cerita. Rumah terbengkalai, kalau rumah tu terbengkalai ada 2 cara. Satu, boleh batal, tapi apa yang telah bayar kepada pemaju kena bayar.
Lepas tu boleh buat loan baru, dia kira sebagai loan pertama. Sebab batal, sebab projek terbengkalai. Kalau batal sebab peribadi, dia next loan tu dikira loan kedua. Lepas tu BPP akan sahkan rumah terbengkalai. Saya lah pergi sah tu, 3 orang kita orang. Lepas tu kalau nak terus, boleh minta pengecualian faedah untuk tempoh 5 tahun. Maknanya untuk 5 tahun rumah tu terbengkalai, 5 tahun boleh bayar balik tanpa faedah untuk 5 tahun. So lepas 5 tahun, kalau rumah tu terbengkalai lagi, boleh apply lagi untuk 5 tahun lagi. Sepanjang 5 tahun tu boleh apply, sepanjang rumah tu tak siap, sepanjang tu boleh minta. Sampailah habis loan pun tak apa, asalkan minta. Sebab kita nak make sure rumah tu betul-betul terbengkalai. Sebab kita ada banyak kes rumah tak terbengkalai, tapi dia kata terbengkalai. Dia minta surat dengan KPKT, kata projek tu terbengkalai, padahal projek tu tak terbengkalai pun. KPKT pun sebenarnya tak turun padang pergi tengok. So last kali dia free-free je dapat loan tanpa faedah. Faham? Faham? Okey, ni tak ada apa sangat. Ni kena report kat BPP. Kalau bertukar alamat bertugas, bertukar nombor telefon pejabat, bertukar, saya rasa sini tak ada kot bertukar kot, kan? Sini bertukar ke mana lagi korang? Tak ada kot, dalam ni je lah kot. Boleh pergi universiti lain? Boleh pergi universiti lain? Oh ya ke? Kalau pergi universiti lain, bagi tahulah. Oh, boleh kat macam tu saya tak tahu pun. Kalau bertukar universiti lain, maklumlah kat BPP, supaya gaji tu supaya orang panggil apa, loan tu tak putus. Dia loan ni yang penting sekali dia jangan putus. Kalau putus, insurans tak boleh cover. Kalau katakanlah tuan-tuan dan puan-puan tak bayar, kadang-kadang bila bertukar jabatan, kadang-kadang jabatan baru lupa nak buat potongan gaji, so putus kat situ, automatically insurans pun terputus. Bila insurans terputus, bila tuan-tuan dan puan-puan meninggal, waris tu takkan dapat rumah tu selagi tak settlekan yang tu, yang terputus tu. Tu masalah dia. Satu lagi, loan kita boleh minta tangguh bayar. Tangguh bayar untuk kes-kes special. Kes-kes special, satu untuk cuti belajar, untuk cuti jaga anak minimal setahun, boleh minta cuti tanpa gaji jaga anak minimal setahun, boleh minta tangguh bayar. Satu lagi, orang yang cuti belajar tanpa gaji ataupun separuh gaji di mana-mana sahaja, boleh minta tangguh bayar. Ataupun mereka yang cuti mengikut pasangan, bertugas di luar negara, ataupun pasangan pergi belajar kat luar negara, pun boleh minta tangguh bayar. Sebab masa tu korang tak ada gaji, macam mana korang nak bayar, kan? Minta tangguh bayar tu, tetapi sepanjang cuti tu korang kena kira siap-siap berapa lama nak cuti tu. Lepas tu kena bayar sendiri dekat insurans tempoh korang bercuti tu. Kalau nak cuti 2 tahun, pergi bayar dulu upfront kat insurans 2 tahun. Kalau korang nak cuti setahun, pergi kat insurans, cakap kata saya nak cuti setahun, dia orang akan kirakan berapa banyak setahun tu. Kena bayar upfront. Tu just in case kalau apa-apa berlaku di luar negara tu ataupun di dalam negara lah, mana-mana. Ni tak ada apa. Ni ketua jabatan. Ketua jabatan dia kena maklumkan bahawa peminjam memenuhi semua syarat. Kalau peminjam tu tak layak buat loan dengan kita, gaji tinggal ciput, gaji tinggal sikit, sila jangan bagi dia buat loan. Nanti dia buat loan, rumah hebat, tapi makan Maggi. Makan Maggi hari-hari, kepala botak. So kalau orang tu betul-betul tak mampu buat loan, ketua jabatan jangan perakukan dia punya loan, dia punya permohonan. Walaupun dia orang kata, tak apa cik, beli rumah ni aset. Aset, lepas tu korang nak makan apa? Korang nak makan tingkap? Kalau tak mampu, jangan buat loan. Faham tak? Ya. Boleh?
Tak diluluskan? Lepas ni jumpa saya? Nanti saya tengok. Sebab sepatutnya diluluskan kan? Nanti kita tengok balik. Adalah tu mana-mana sangkut. Okey, mana tadi ni ketua jabatan. Kalau tak mampu jangan bagi. Unless kalau kita tahu orang tu memang gaji ciput tapi dia ada pendapatan lain, kita boleh bagi. Macam contohnya orang tu benda tu tak appear dalam slip gaji lah. Katakan contohnya orang tu puteri raja ke, dia ada allowance puteri raja yang kita tak tahu tapi ketua jabatan tahu, dan bolehlah kita bagi kan. Rupanya kalau PBP kata dia ni tak mampu ni, tak cik, dia ni puteri raja, dia ada allowance setiap bulan yang saya tahu. Macam ni contohnya. Kalau orang tu jual stokin kat pasar malam ke kan, dia ada pendapatan sampingan, dia usahawan stokin yang berjaya pun kita boleh, kalau walaupun gaji dia ciput. Tapi kita tengok ketua jabatan tu lah. Kalau sepatutnya kalau orang tak mampu, ketua jabatan jangan bagi. Kalau ketua jabatan tahu dia ada side income, tak apa. Okay, ni tak penting. Ni biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Mencatat APG ni tak ada apa sangat. Memberi ingatan, ni pun saya beritahu juga, bayar cukai tanah, jangan tak bayar. Menasihatkan kepada peminjam supaya tidak membuat apa-apa komitmen keuangan lain sehingga mengingat. Ni macam cerita tadi. Kalau macam apa ni, rumah hebat sangat, nanti tak ada duit. Ni highlight tak ada apa sangat. Okey, so far ada apa-apa nak tanya tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Tak ada. Saya cerita tadi tu tidak melebihi 60% daripada bayaran gaji hakiki. Okey. Kalau nak beli rumah leasehold, kalau dulu minima leasehold tu kena 15 tahun, sekarang leasehold dia tu, lease dia tu kena kurang-kurangnya kita bagi dikurangkan kepada 10 tahun. Sebab ada kalau beli rumah leasehold ni, dia ada tempoh dia, ada 99 tahun. Tapi yang kalau berbaki 10 tahun, sekarang kita dah bagi. Dulu kita tak bagi. Ni yang saya cerita tadi, untuk mengikuti pasangan. Sebab biasanya lecturer kadang-kadang dia boleh sama belajar. Kalau wife dia ikut ke, dia boleh minta penangguhan bayaran lah. Cuti menjaga anak pun boleh dapat. Cuti tanpa gaji. Ni kalau meninggalkan perkhidmatan ke? Ini saya pun tak tahu apa. Ni kalau meninggalkan perkhidmatan, saya cerita awal tadi, dikenakan 7%. Tak ada apa. Ni kalau mak ayah nak jual harta pada anak, kita bagi. Ni kalau beli rumah kos rendah. Sekarang ni saya rasa dah hampir tak ada rumah kos rendah. Semua rumah kos tinggi. Pinjaman kedua. Ini yang saya cerita tadi, dah lain sikit. So siapa yang buat pinjaman kedua, dia akan dapat kelayakan tinggi sikit. Ni borang E. Ni yang saya cerita, potongan gaji start bulan ke-25. Ni tak ada apa. Okey, ni kita punya panel. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dekat luar tadi ada orang bagi-bagi goodies kan. Tu adalah kita punya panel insurans. Panel insurans ni, loan kita ada dua jenis. Satu insurans kita ada dua. Satu insurans nyawa, satu insurans kebakaran, insurans bangunan. Insurans nyawa tu untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan mati, dia cover. Ataupun cacat. Kalau cacat kekal pun dibagi insurans.
Siapa tu? Aduh. Okey, satu lagi insurans bangunan. Insurans bangunan adalah untuk kalau rumah tu terbakar. Kalau rumah tu terbakar ataupun rumah tu kena banjir ke apa, dia akan cover dengan insurans. Insurans kita ada 8. Tuan-tuan dan puan-puan kena pilih betul-betul insurans apa. Insurans ni kadang-kadang beza RM10 sahaja daripada, ada insurans beza RM10, ada insurans beza RM2, ada insurans beza berapa-berapa. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang nak buat loan dengan BPP, kalau nak tahu insurans apa yang bagus, kena test satu-satu insurans tu dekat kita punya website tu, ada kalkulator, tengok mana rate yang paling rendah. Lepas tu lain insurans lain dia offer. Lain insurans ada offer, ada insurans offer kairat kematian 2,000, ada insurans offer kairat kematian 1,000. Dia tengok insurans. Lain insurans lain dia punya servis yang dia provide. So kita jangan nak ambil insurans tu solely base dia bagi payung, dia bagi keychain. Yang kata ambil insurans ni bagi kita payung. Payung ni dapat melindungi kita ketika hujan. Jangan ambil insurans base kepada payung ke apa. Tapi ambil insurans kerana servis dia bagus. After sale service tu kena bagus. Jangan after sale service tu lepas dah habis loan dia habis je tu nanti dia dah tak layan, call tak layan. So after sale service tu kena bagus juga. Saya selalu kata kalau nak ambil insurans, pergi kat kalkulator tu, calculate. Sebab dia ada insurans lain lelaki dengan perempuan. Sebab dia kira lelaki lagi cepat mati, perempuan umur dia panjang sikit. So dia punya perempuan tu rate rendah sikit. Ada insurans macam tu. Ada insurans dia macam ada insurans tu dia sama rata je. Ada macam-macam lah insurans ni. So nak tahu apa dia orang offer, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada boleh ambil goodies bag yang dia orang bagi kat luar tu, boleh tanya dia orang, insurans ni offer apa? Insurans ni offer apa? So dia orang boleh cerita dia orang offer apa. Jangan dia kata saya offer payung, saya offer keychain. Dia kena tengok servis tu. Servis tu ada lain insurans lain dia punya servis dia. Ada dua soalan. Biasa kalau bank ni kita bayar premium MRTT contoh MRTT upfront kan. Untuk yang BPP ni dia macam tu juga kan, atau macam mana insurans? Kita bayar premium saja. Kalau kita menangguhkan bayaran, tak perlulah kita contact insurans semua tu kan. Okay, soalan kedua, beza yang konvensional dan Islamic ni boleh secara general ke? Okey, soalan pertama tadi pasal insurans ni. So soalan pertama, insurans BPP bayar upfront ke tak? Kita api kita bayar, bangunan kita bayar upfront, tapi yang nyawa kita bayar along the way. Sebab tu dia tak boleh putus tu. Api ni pula, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli rumah, bukanlah insurans api, dia panggil insurans bangunan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beli rumah dengan BPP, kena selalu pergi updatekan insurans api tu. Insurans bangunan tu kena selalu update. Contohnya, katakanlah tuan-tuan dan puan-puan beli rumah kat sini, harga RM50,000. So dia punya coverage tu RM50,000. Tiba-tiba rumah tu sekarang, beli dululah katakan tahun 80-an. Sekarang rumah tu dah harga katakanlah RM200,000. Tiba-tiba rumah tu terbakar. Tuan-tuan dan puan-puan pula tak pernah pergi update insurans tu. So rumah tu akan di-cover dengan nilai RM50,000. Bukannya dinilai dengan nilai RM200,000 tu. So insurans tu, insurans bangunan tu, tuan-tuan dan puan-puan kena selalu pergi kat insurans, updatekan tuan-tuan dan puan-puan punya nilai tu, top up sikit. Macam katakanlah rumah ni dulu harga RM50,000, sekarang nilai dia RM200,000. So insurans akan calculate berapa amount kena tambah. So bayar je top up tu, supaya rumah tu bila terbakar nanti dia akan nilai dengan harga nilai RM200,000 instead of dinilai dengan harga dulu. Faham tak? Faham So soalan kedua, apakah beza loan Islamik dengan loan konvensional? BPP punya style BPP punya style, beza dia terma dia lah. Satu, kalau yang Islamik tu dia pakai, kalau orang ambil Islamik dia kena ambil takaful. Kalau orang ambil konvensional dia kena ambil insurans. Lepas tu kalau orang ambil konvensional dia ada dia punya faedah.
Kalau orang ambil Islamik dia panggil keuntungan. Lepas tu yang Islamik BPP Suryati. Apa nama dia panjang tu? Yes. Yang tu. Terma saja. Dari segi rate sama, pengurusan pun sama, tabung dia pun tabung sama. Okey. Life insurance. Oh tu insurans bangunan tu. Insurans bangunan ke yang saya cerita tadi tu? Yang kena top up kemudian tu ke? Yang top up kemudian tu insurans bangunan. Insurans api. Kita orang panggil insurans api. Dia cover, tapi nilaian dia tu cover kepada amount yang dulu, bukannya amount yang semasa. Faham tak? Macam kalau katakanlah beli rumah tu 200,000, amount yang di cover memang 200,000 lah. So sekarang kalau rumah tu dah naik harga 400,000, kalau kita tak top up insurans tu, so di cover tu cover yang 200,000 tu lah. So kalau rumah tu terbakar ke, dia tak cover yang baru ni. Life insurance dah di cover. Okey, faham? Faham ke? Faham Okey, ni kita punya sistem kemudahan di BPP. Kita ada nanti kita akan ada benda baru lagi, nanti dia orang akan buat lagi. Ni tak ada apa. Ni kita punya sistem pinjaman perumahan bersepadu. Kalau siapa-siapa pergi dekat website BPP akan perasan kita ada benda ni. Boleh godek-godek. Siapa nak test-test pun boleh. Berangan-berangan nak beli rumah 1 juta pun, hantar je permohonan. Sebab benda tu akan, kalau tak buat apa-apa, dia akan expired dalam masa sebulan. So tiba-tiba rasa macam nak berangan, isi borang, boleh je lah. Boleh cek baki, boleh cek query pun boleh cek dalam ni. Kalau macam permohonan tu query kan, dia akan beritahu query tu apa. Senang sebenarnya sistem ni. Sistem ni akan fully berjalan bulan 6 ni. Sekarang ni kita baru start dengan modul proses. Lepas ni kita akan terus go live bulan 6. Ni kita punya website. Website kita bulan depan akan bertukar. Siapa-siapa yang kata tadi nak cari rumah lelong, dia akan ada dekat berita semasa. Lepas tu kat situ ada macam-macam, penyata baki, lepas tu dia ada nak semak baki, ataupun nak buat apa, nak kira kalkulator, semua ada dalam tu. Ni tak ada apa sangat. Ni tak ada apa pun. Yang ni pun tak payah tahu. Ni poyo je ni. Okay. Ya, PPP tak payah pun. Okey. Soal jawab. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Sebelum saya tamatkan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Semua faham? Waalaikumsalam. Boleh? Tak clear sangat cik. Orang tu lantik secara pinjaman. Lantikan secara pinjaman. Pinjaman daripada mana? Okey. Pembayaran dia pinjaman tu dia tengok juga siapa yang bayar gaji. Kadang-kadang ada orang pinjam tapi agensi, sebab nama pun pinjam kan, agensi lama mesti bayar. Macam itulah dia akan cuma just maklum kat kita je. Maklum kat kita bahawa dah dipinjamkan kepada agensi ni, so supaya potongan gaji tu tak putus lah. Agensi peminjam ada yang agensi peminjam.
Ada macam saya katalah, kalau dia tengok siapa yang bayar gaji lah. Kalau agensi tu yang bayar gaji, yang tu ada masalah ke? Swasta ke? Ada kat pinjam kat swasta Kalau yang tu, ni first time soalan macam tu. Kalau macam tu, dia maknanya cik punya, dia punya servis jalan ni. Servis masih dikira. Gaji dibayar oleh agensi swasta. Kalau yang macam tu, yang lain-lain punya potongan macam mana? Kalau yang angkasa? Okey. Dia still ada selit gaji semua ada lah. Di swasta tu ada. Cik, lepas ni jumpa saya checkkan dulu. Sebab patutnya tak putus arah potong gaji kan. Tapi nanti kita tengok, sebab dia masalah juga nanti. Sebab kita orang selama ni, kalau potongan gaji tu dia ada PTJ tu kan. Tapi kalau dah orang tu swasta, kita akan tengok balik dia punya PTJ tu macam mana. Tapi cik jumpa saya lepas ni, saya ambil maklumat sikit pasal cik nak dipinjamkan ke? Nanti saya ambil maklumat cik. Lepas ni jumpa saya. Okey, ada soalan lagi? Selain daripada soalan pinjaman sementara? Kalau tak ada sebarang soalan, saya rasa tu saja. Terima kasih kerana sudi datang Rashidi di atas pengkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan sedikit sebanyak pemahaman mengenai pinjaman perumahan kepada tuan dan puan.